Selesai sahaja membacakan Al-Quran selepas solat asar. Sengajalah saya ni keluar ke belakang rumah melihat batas petolah 2-3 baris, batas kacang panjang dan juga terung. Cukuplah 2-3 baris sahaja kerana kawasan di belakang rumah bukanlah luas sangat. Setidak-tidaknya dapat juga buat rencah sayur-sayur lain dengan hasil sayur di batas belakang rumah 2-3 baris itu. Bukan batas petola, kacang panjang dan terung sahaja, malah di hadapan rumah pun saya tanam cili 2-3 pokok di dalam pasu, 3-4 rumpun serai di penjuru pagar. Dan apabila petang, di situlah saya leka memupuk perdunya biar keluar juga peluh di seluruh badan. Sewaktu menyiram batas terung di belakang rumah inilah, isteri saya memanggil dari dalam rumah. Dia beritahu mengenai Kadir Misai yang menelefon dari Temerloh. Apabila saya masuk ke rumah mencapai telefon, Kadir Misai memberitahu mengenai anak saudaranya dari Jerantut akan datang menemui saya. Disebabkan saya ni tidak bercadang ke mana-mana, jadi apalah salahnya anak saudara Kadir Misai itu datang menjengah. Sengajalah Kadir Misai menelefon terlebih dahulu kerana bimbang saya ni akan terkejut dengan kunjungan anak saudaranya yang tidak pernah saya temui sebelum itu. Malah, anak saudara Kadir Misai itu mendesak bapa saudaranya memberitahu saya terlebih dahulu. Memang dia ni serba salah juga mahu mengunjungi ke rumah saya kerana tidak mengenali langsung saya ni. Kalaulah tidak disebabkan ayahnya mendesak, memang dia bimbang mahu menemui saya. Maklumlah, dia ni tak pernah pun bertemu. Bimbang benar dia sekiranya saya ni tidak mahu menemui sesiapa yang belum dikenali. Sebab itulah dia meminta Kadir Misai memperkenalkan dirinya terlebih dahulu sebelum dia jejakkan kaki ke rumah saya. Memang saya ni tak peduli sangat dengan anak saudara Kadir Misai di Jerantut disebabkan sesiapa sahaja dari Pahang ni mahu menemui saya akan mengaku yang dirinya adalah anak saudara Kadir Misai. Mereka ni tahu kalau sebut sahaja nama Kadir Misai di hadapan saya, mudah sangat saya bahawa mereka ni memang dari Pahang. Kadang-kadang mereka yang datang dari Cenor pun mengakui saudara Kadir Misai, sedangkan Kadir Misai sendiri tidak mengenalinya. Tetapi apalah sangat mereka mahu sebutkan nama Kadir Misai kalau sekadar mahu menemui saya. Bila-bila pun mereka ni boleh datang berkunjung asal sahaja bertujuan ikhlas untuk mempereratkan silaturahim. Test mic. Terputus tadi. Baik, kita teruskan. Hingga maghrib saya menunggu tidak juga anak saudara Kadir Misai itu menjengah datang. Sebab itulah saya ini tak peduli sangat sama ada dia mahu datang ataupun tidak. Tetapi selepas Isyak, Kadir Misai menelefon lagi bertanyakan sama ada anak saudaranya itu sudah sampai ataupun belum ke rumah saya. Sebaik saja saya beritahu anak saya saudaranya belum menjengah tiba. Gelisah juga Kadir Misai disebabkan anak saudaranya itu sudah pun meninggalkan Temerloh sejak selepas asar. Sebab itulah dia meminta saya untuk tunggu juga sekalipun terlewat kerana anak saudaranya itu tidak ada tempat mahu bertumpu. Dia tak dapat cari rumah saya agaknya tu, ujar saya mendengar Kadir Misai mengeluh melalui telefon. Midin ada sama tu. Tak mungkinlah mereka tu sesat. Sahut Kadir Misai memberitahu mengenai Midin sepupunya ikut sama menemani anak saudaranya itu. Masakan Midin tidak dapat mencari rumah saya disebabkan sudah beberapa kali dia jejakkan kaki mengunjungi saya. Kalau Midin ada tak apalah. Saya ingatkan Kadir Misai supaya tidak bimbang apa-apa. Tentu Midin boleh tunjukkan jalan apabila dia ikut sama dengan anak saudara Kadir Misai itu. Hei, kemana pula lah deraman ni? Rungut Kadir Misai semacam kesal seolah-olah mengganggu saya disebabkan anak saudaranya tidak juga menjengah datang setelah habis Isyak. Hampir jam 11 malam, barulah saya mendengar kereta berhenti di hadapan rumah. Kemudiannya saya mendengar Midin memberi salam. Tatkala saya membuka pintu, memang Midin segera bersalaman dengan saya sambil meminta maaf kerana terlambat dalam perjalanan. Sebaik melihat saya, terus saja Deraman mencium tangan lantas memberitahu mengenai ayahnya Malim Bilin di Jerantut yang mendesak supaya menemui saya. Berkali-kali Malim Bilin ingatkan anaknya Deraman menemui saya apabila terluang masa. Ayah juga ingin berjumpa dengan Ustaz, jelas Deraman sebaik sahaja duduk. Saya bagi tahu Pak Malim pasal Ustaz. Midin pula menambah dengan mengusap-ngusap muka. Hampir juga saya terlupa mengenai Malim Bilin yang sudah bertahun-tahun tidak bersua. Semenjak saya belajar lagi, lama juga tidak menemui kawan-kawan.
Apalagi Haji Ma'arid di Jerantut yang sudah pun meninggal dunia tidak sempat saya ziarahi. Hanyalah Kadir Misai yang beritahu mengenai Haji Ma'arid meninggal dunia lebih 3 tahun sebelum saya habis belajar. Manalah saya ingat sangat dengan Malim Bilin. Disebabkan hanya beberapa kali sahaja bersua tatkala saya mengunjungi Haji Ma'arid bertahun-tahun dahulu sebelum saya lanjutkan belajar. Apabila sebut namanya, lantas dapat saya ingatkan kembali kejadian isterinya Udasiah yang menanggung bengkak betis hinggakan sakit berdenyut-denyut. Sebaik saja dilurut oleh Haji Ma'arid betisnya, saya melihat lumpur selut berlonggok di dalam besin. 3 kali Haji Ma'arid melurut betis Udasiah yang membengkak itulah, tiba-tiba melompat seekor haruan seolah-olah keluar dari betisnya yang membengkak. Tersenyum Haji Ma'arid apabila melihat ikan haruan berkenaan menggelepar di dalam besin. Serta merta pula bengkak di betis Udasiah susut macam tidak mengalami apa-apa perubahan. Menghela nafas panjang, Malim Bilin melihat kejadian yang menimpa isterinya. Dia sendiri hampir berputus asa setelah tidak dapat memulihkan penyakit isterinya yang bengkak betis tidak bersebab. Puas jugalah dipupuk dengan daun inai, tetapi bengkak di betis Udasiah tidak juga seroh. Harapkan Embah Soyah membantu. Memang emak mertuanya tidak percaya yang Udasiah ni mengidap sakit demikian. Dia tetap menuduh yang Malim Bilin ni sengaja mahu memperdayakan dirinya. Saat ini, Malim Bilin merasakan kebolehannya selama ini sia-sia sahaja dan tidak berguna apa-apa. Setakat boleh kelirukan orang dengan berpura-pura menanggung sakit tenat. Tentulah menghadapi kesukaran apabila benar-benar terkejang sakit setelah tembelang dapat diketahui. Berkali-kali dia ingatkan emak mertuanya mengenai Udasiah benar-benar sakit. Namun Embah Soyah tidak mempercayainya lagi. Kalaulah Haji Ma'arid tidak datang menjengah, sudah tentu Udasiah akan terus menanggung kesakitan berterusan. Setelah diubati oleh Haji Ma'arid, barulah Embah Soyah menyedari yang penyakit yang dideritai oleh anaknya bukan lagi permainan ilmu amalan Malim Bilin. Apa kebendanya tu Abang Haji? Embah Soyah mula gelisah tatkala melihat lumpur selut keluar dari betis Udasiah yang membengkak. Kau tengoklah sendiri, ujar Haji Ma'arid sebaik sahaja ikan haruan menggelepar di dalam besin. Memang Malim Bilin juga melihat ikan haruan sebesar lengan itu bagaikan keluar dari betis isterinya. Takkanlah lumpur selut dalam betis Siah? Mengeluh panjang Embah Soyah memerhati ke dalam besin yang terendam kaki Udasiah. Manalah aku tahu, sahut Haji Ma'arid memberikan isyarat menyuruh Udasiah keluarkan kakinya dari besin. Macam mana rasa kaki awak sekarang ni? Segera Malim Bilin mengusapkan betis isterinya. Tak sakit lagi. Cuma lutut je lah yang sengal-sengal. Beritahu Udasiah dapat mengagak yang ikan haruan yang menggelepar di dalam besin bagaikan sama dengan ikan haruan yang dicekak tengkuknya tengah lopak sawah. Kalau nak tahu dari mana ikan haruan ni, tanyalah Ustaz. Lantas Haji Ma'arid memunculkan bibir ke arah saya dengan tersengih-sengih. Dari mana datangnya ikan haruan tu Ustaz? Tidak bertangguh Embah Soyah mendesak supaya saya menjelaskannya. Saya menggeleng kepala. Manalah saya tahu dari mana ikan haruan tersebut melompat ke tengah besin dipenuhi selut lumpur yang luruh dari betis Udasiah. Sesiapa sahaja yang terconggok di situ melihat ikan haruan berkenaan seolah-olah keluar dari betis Udasiah yang membengkak sampai sebesar peha. Tentulah Embah Soyah tidak memahami Haji Ma'arid hanyalah bergurau apabila dia mengusik saya dengan menuduh saya tahu punca ikan haruan itu menjelma. Tetapi Embah Soyah terus mendesak kerana percaya sangat dengan usikan Haji Ma'arid itu. Bagi tahulah kami ni Ustaz. Embah Soyah tidak berpuas hati selagi saya tidak mahu menjelaskannya. Udasiah tentu tahu, sahut saya perlahan kerana tidak mahu menyinggung perasaan Embah Soyah. Macam ikan haruan yang saya tangkap tengah lopak sawah, ujar Udasiah kenangkan kejadian dia cekak kepala ikan haruan yang menyerbu ke celah kangkangnya sewaktu dia mencabut rumput di celah baris rumpun anak padi. Memang saya tidak beritahu apa-apa kepada Embah Soyah kerana tidak ada apa-apa manfaatnya pun. Ketika Haji Ma'arid melurut betis Udasiah, beberapa kali dia mengerling ke arah saya. Serba salah juga dia apabila saya memerhatikan dia tercegat di tengah lopak sawah menghambat ikan haruan sebesar lengan yang menyusut di lumpur selut sawah rumpun padi.
Dia menyedari saya cam ke mana sahaja kakinya berjejak. Disebabkan saya terus juga mengekorinya, Haji Ma'arif tidak dapat berselindung apa-apa lagi. Lantas dia menggambit saya supaya ikut sama ke tengah lopak sawah tempat ikan haruan menyusup. Setelah menghentakkan tumitnya 3 kali ke bumi, Haji Ma'arif mengisar tapak tangannya lantas membacakan doa. Sebaik saja dipusar oleh Haji Ma'arif tumitnya ke bumi, tiba-tiba saja air di tengah lopak sawah menjadi keruh pekat berkeladak. Lama juga dia memerhatikan ikan haruan sebesar lengan itu menerjah ke tengah, ke tepi mencari ruang mahu melepaskan diri. Saya tahu Ustaz ikut sama. Marilah, jangan tangguh. Haji Ma'arif memberikan isyarat apabila berpaling ke arah saya, tunduk dengan berzikir menghadap Udasiyah merendam kaki ke dalam besen air di hadapannya. Saya mengangguk perlahan, bersetuju menerima pelawaan Haji Ma'arif. Memang Mbak Soyah dan Malim Bilin yang terconggok di tengah serambi tidak menyedari yang saya ini bersama Haji Ma'arif tercegat di tengah atas permatang di tepi lopak sawah. Setiap kali tangan Haji melurut akan betis Udasiyah, memang tangannya mengocak lopak sawah menghambat ikan haruan yang cuba bersembunyi. Dan disebabkan puas Haji Ma'arif mengocak lumpur selut di tengah lopak sawah, masih juga tidak dapat mencekak kepala ikan haruan berkenaan. Lantas saya pula membacakan doa. Apabila saya meramas-ramas tangan, sekaligus ikan haruan itu melompat tinggi. Kemudiannya jatuh semula ke lumpur selut menggelepar berpusing-pusing. Tersenyumlah Haji Ma'arif mengerling ke arah saya, lantas memberikan isyarat supaya saya meneruskan sahaja usaha mencekak kepala ikan haruan berkenaan. Tetapi saat ini ikan haruan itu sekadar menjelma di hadapan Udasiyah, menyusup di celah rumpun anak padi. Memang Udasiyah tidak menyedari jelmaan ikan haruan berkenaan tercekat seorang anak muda berambut pirang dengan kulitnya yang lembut bagaikan gadis yang ayu. Terkebil-kebil mata dia merenung ke arah saya dengan pandangan yang liar. Apabila dia mahu melarikan diri, tiba-tiba sahaja tembok batu berkeliling mengepungnya menyebabkan dia terkurung tidak lepas ke mana. Siapa ni Haji Ma'arif? Gerutu pemuda yang terkurung di keliling tembok batu itu. Awak tanyalah sendiri. Sahut Haji Ma'arif sengaja mahu menyakiti hati anak muda itu. Tak pernah pula aku tengok dia dekat sini. Beritahu anak muda itu cemas sebaik saja berhadapan dengan saya. Kalau tak pernah tengok, awak takut ke? Semakin galak Haji Ma'arif menyindirnya setelah menyedari pemuda itu terkurung di situ. Kawan awak ni menyusahkan akulah Haji Ma'arif. Bertambah resahlah anak muda itu terkial-kial mencari ruang mahu melepaskan diri. Sekarang ni bagi tahu kami, siapa awak? Bentak Haji Ma'arif masih juga melurut betis Udasiyah hinggakan semakin banyak lumpur selut masuk ke dalam besen air. Aku ni Putera Ali. Aku nak kahwinlah dengan Sia. Lantas sahaja dia membukakan rahsianya. Tahulah Haji Ma'arif di hadapannya memang bunian yang menjelma seperti ikan haruan. Dan apabila jelmaan bunian mengganggu, sama juga dengan golongan syaitan yang mahu mengelirukan manusia. Sebab itulah Haji Ma'arif mencebikkan bibir memberi amaran, tidak akan membiarkan bunian mengganggu sesiapa pun keluarganya. Namun bunian itu merayu mahu mengambil Udasiyah disebabkan kasihan dengan perempuan itu yang terpaksa bersusah payah di tengah sawah. Dalam masa pula suaminya itu bersenang-lenang di rumah. Tahu sangatlah dia mengenai amalan Malim Bilin yang menggunakan bunian hingga kan boleh menukarkan dirinya seolah-olah terkejang sakit tenat. Tatkala Malim Bilin terketar-ketar sakit dengan kulit mukanya ditumbuhi roma berbintat-bintat merah, memang amalan bunian itu yang menyebabkan orang terpedaya. Sesiapa sahaja yang melihat Malim Bilin tentu menyangka lelaki itu terkejang sakit memerlukan rawatan dan juga belas kasihan. Namun Haji Ma'arif satu-satunya yang tahu mengenai muslihat amalan Malim Bilin setiap kali dia terkejang sakit. Jadi sengajalah Malim Bilin ini menjelmakan dirinya dalam keadaan sakit tenat. Biarkan isterinya tidak mendesak dia untuk pergi buat kerja berlebihan. Memang Haji Ma'arif tidak senang juga dengan sikap Malim Bilin yang memperdayakan Udasiyah. Namun dia tak boleh nak campur tangan sebab itu bukanlah urusan keluarganya. Kau tahu Siah dah ada suami kan? Kenapa yang kau nak goda juga? Jerkah Haji Ma'arif mengisar tumit ke bumi menyebabkan anak muda itu membungkuk menahan perutnya yang tiba-tiba senak hingga sukar untuk bernafas. Aku ni nak tolong Siah. Sahut anak muda itu terkial-kial apabila Haji Ma'arif terus mengisar tumit ke bumi. Kau yang nak pecahkan belahkan rumah tangga orang.
Haji Ma'arif bersuara keras terus mengentakkan tumitnya ke bumi. Anak muda itu terguling ke tengah lumpur selut mengelupur menahan kesakitan akibat perut senak dihentak oleh Haji Ma'arif. Kemudiannya dia bingkas melompat bangun dengan tubuhnya memanjang laksana ular tedung selar yang berdiri dengan ekor cecah ke tanah. Tersenyumlah Haji Ma'arif dengan ancaman anak muda itu. Lantas dia membacakan surah Al-Ikhlas 3 kali, dihembuskan ke arah ular tedung selar melenggok-lenggokkan kepala. Sekaligus pula, jelmaan ular tedung selar berdebap jatuh di tengah selut laksana tali yang tidak bertahan. Dan apabila anak muda itu melompat dengan marah, lantas dia memegang busar panah, mahu melepaskan anak panah ke arah Haji Ma'arif. Belum pun sempat dia melepaskan anak panahnya, segera Haji Ma'arif membacakan 7 kali. Sebaik saja Haji Ma'arif menampar tangannya, bertalu-talu anak panah berapi menerjah ke dada anak muda itu dan menyebabkan dia terpelanting, menggelepar anak muda itu di dalam selut lumpur dengan dadanya yang tercacak anak-anak panah yang bercerancang.